إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang berkaitan, kita selalu mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab, dan Ummul Kitab Suratul Fatihah adalah surah yang hebat dan ianya terkandung doa yang sangat penting. Apa dia? Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan olehmu ya Allah, na akan kami. Ihdina. Ya, kita mohon kepada Allah, tunjukkan olehmu ya Allah, na akan kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang lurus itu. Jalan lurus yang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, telah menikmatkan oleh engkau atas mereka. Kita minta jalan orang-orang yang Allah telah kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah kurniakan nikmat ini? Ada ayat lain dalam Al-Quran, Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ila akhir ayat. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang dia taat pada Allah. Taat maknanya patuh, mengikut apa yang disuruh oleh Allah. Taat kepada Rasul makna mengikut apa yang Rasul suruh. Faulaika, maka mereka itu ma'alladzi an'amallahu 'alaihim, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, daripada para nabi, was-siddiqin, dan as-siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang salih. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Mana kita hendakkan jalan para nabi, para anbiya, para rasul. As-siddiqin, mana orang yang sentiasa sangat membenarkan kebenaran. Membenarkan, mengiyakan. Mana mengiyakan tu maknanya dia percaya, dia beriman, dia beramal, ya. Itu makna mengiyakan, membenarkan. Bukan mengatakan iya tapi tak ikut ataupun menghalang ataupun berpaling daripadanya, bukan begitu. Bila kita as-siddiqin makna mengiyakan, membenarkan, maknanya ikut dengan bersungguh-sungguh, tanpa keraguan. Contoh terbaik yang kita selalu sebut di kalangan sahabat, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelaran pun As-Siddiq. Wasyuhada, para syuhada, iaitu orang-orang yang sanggup berkorban sehingga mereka menggadaikan ataupun mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri. Apatah lagi harta, ya, ikut sama. Mereka belanjakan harta untuk agama Allah. Mereka sanggup korbankan nyawa dia untuk agama Allah. Mereka tak takut mati, bahkan kematian untuk pada jalan Allah itu yang mereka cari. Sebab kita usahakan supaya kehidupan kita ni berada di atas landasan agama Allah, perjuangkannya, membelanya, ya, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kembali kepada Islam yang murni, benar-benar ikut Quran dan Sunnah dalam semua perkara. Jadi untuk itu kita kena saling bantu-membantu, tolong-menolong, ingat-mengingat, ya, pesan-pesan, saling mendorong, ya, memberikan semangat, motivasi, begitulah. Ya. Dan ke arah menyatukan kita, bukan memecah belah kan. Tapi kita mahu umat ini bersatu. Kerana Allah pun suruh begitu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu dengan tali Allah semuanya sekali, jangan kamu bercerai-berai. Kemudian juga kita minta as-salihin, jalan orang-orang yang saleh.
Ya, jalan orang soleh mana jalan orang yang benar. Soleh mana yang benar. Melaksanakan perkara yang betul. Itu selalu kita kaitkan amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal soleh. Tak mahu kita ghairil maghdubi alaihim. Bukan, ya, tidak mahu kita jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Macam orang-orang Yahudi. Humul Yahud, kata Nabi SAW. Orang Yahudi ni, mereka ni tahu perkara yang benar. Tapi sengaja tak mahu ikut. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, mereka menyembunyikan pula kebenaran. Supaya apa? Orang ikut perkara yang salah yang mereka taja. Al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ada banyak perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Antaranya Allah sebut dalam ayat lain, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah Ta'ala bahawa kamu berkata, kamu bercakap apa yang kamu tak buat. Cakap aja tapi tak buat. Itu sebab kita umat Islam, kita cakap yang benar dan kita laksanakan kebenaran, insya-Allah. Dan tak mahu kita waladdallin, tidak, tak mahu kita, ya, orang-orang yang jalan orang-orang yang sesat. Kata Nabi SAW, humun nasara. Orang Nasara, orang yang mereka tak ikut kebenaran, sesat. Mereka ikut apa yang direka-reka oleh orang-orang agama yang tidak menepati perintah dan syariat Allah. Maka kita tak mahu jadi golongan yang begitu. Jadi kita mahu apa yang kita buat ni berada di atas kebenaran dan tak mahu kita atas kesesatan. Ya. Jadi untuk itu pentingnya kita meneliti Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuklah perkara-perkara yang dalam hal kepimpinan dan pengurusan umat Islam ini. Ya. Jadi umat manusia pun kena diatur urus mengikut peraturan Allah, syariat Allah. Dan itu pentingnya kenegaraan, kerana negara lah yang ada bidang kuasa untuk menerapkan syariat peraturan ke atas kehidupan umat ataupun orang ramai. Tuan-tuan dan puan jemaah sekalian, pada malam ini kita akan meneliti hadis terusnya dalam kitab 60 hadis sultannya, iaitu hadis yang tentang para penguasa, iaitu bagaimana mereka sebenarnya dipertanggungjawab untuk memimpin umat dan mengurus umat ini, dan istilah memimpin dan mengatur umat berasaskan Islam. Dan sempena memperingati tarikh kelahiran baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari saya kongsikan satu ayat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31 dan 32, yang kalau subtajuk tu dia pun tulis itu, bukti cinta kepada Allah. Mana kalau kita kata kita cinta kepada Allah, maka kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Okey, Abang Lidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sadaqallah. Baik, jemaah sekalian, mari kita perhatikan semula daripada ayat ni secara lebih perinci. Qul, katakan olehmu. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. In, jika, kuntum, telah adalah kamu, tuhibbun Allah, kamu cinta
kamu kasih, kamu suka Allah. Jadi tuhibbunallah ni fi'il mudhari'. Kamu sentiasa kasih, cinta, suka akan Allah. Kalau kamu benar-benar cinta, kasih kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ittabi'u, ikutlah oleh kamu ni akan daku. Itu ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ia kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Ini dia, ya. Allah beritahu kepada Rasulullah SAW supaya perkatakan kepada manusia, katakan kepada orang lain, ya. Katakan kepada kita semua, ya. Apa dia? Kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut Rasul ni dalam semua perkara. Perkara-perkara besar, perkara pokok, termasuklah perkara-perkara yang kecil, ya. Maka barulah Allah akan kasih kepada kamu dan Allah ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Jadi kita mahu supaya Allah cinta kepada kita, Allah suka kepada kita, Allah sayang kepada kita, dan kita juga mahukan keampunan Allah Ta'ala. Maka mestilah, ya, wajib kita mengikut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Katakan lagi. Jadi sebenarnya kita pun kena ikut memperkatakan perkara ni kepada manusia lain, ya, mengingatkan diri kita dan manusia lain. Ati'allah wa Rasul, taatlah kamu, patuhlah oleh kamu akan Allah dan Rasul itu. Jadi taat ni mana patuh dan ikut, ya. Sami'na wa ata'na, kita dengar apa yang Allah suruh, kita patuh. Kita dengar apa yang Rasul suruh, kita patuh, ya. Ada perintah suruhan yang wajib buat, ada perintah suruhan yang wajib tinggal. Jadi kewajipan itulah yang perkara besar, perkara pokok dalam kehidupan. Sebab kalau tak buat kewajipan, berdosa. Sama ada kewajipan fardu ain ataupun fardu kifayah. Fa'in tawallau, dan jika telah berpaling oleh mereka, mana tak ikut, tak patuh Allah, tak patuh Rasul. Kalau mereka berpaling, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tiada Allah, dia tak suka, tak cinta, tak sayang orang-orang yang kafir. Kafir di mana apa? Orang yang mengingkari. Engkar, orang yang menyimpang dari kebenaran, orang yang derhaka, ya, orang yang tak mau taat. Kan perintah Allah tadi, ati'u, taat oleh kamu, tapi dia mengingkari. Dia kufur. Bahasa Melayu kita dah biasa kufur, mana engkar, ya, tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Mungkin kadang-kadang dia dengar, dia kata sami'na wa asaina. Dia kata kami dengar tapi kami derhaka. Macam perangai Yahudi. Jangan kita begitu. Jadi sempena kita memperingati, bahkan ada banyak program berselawat, program memperingati, membacakan sirah perjalanan, ya, Rasul, cerita bagaimana kisah Rasul sehingga dilahirkan. Maka yang lebih penting adalah kita meneliti apa yang Rasul bawa kepada kita, ya, mengenai agama Allah ini. Rasul menyampaikan kepada kita Al-Quran, dan Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana nak melaksanakan kehidupan dengan ikut syariat, peraturan yang Allah telah tetapkan. Baiklah jemaah sekalian, pada malam ini sebagaimana yang saya sebut, kita akan meneliti hadis yang ke-21. Baik, saya buka. Baik, kita buka yang terjemahan Melayu lah terus, ya. Baik, pada malam ini hadis ke-21 berkaitan dengan hukum ditegakkan secara adil. Hukum Allah tu ditegakkan, dilaksanakan secara adil. Bagaimana hadisnya? Baik, kita tengokkan sama-sama.
anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyah allati sarafat faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa man yahtari'u wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu bin Zaidin hibbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah maqama fahtataba thumma qala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakahu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Waimullah law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Apa makan? Baik, kita tengok terjemahan umum ya. Bahwasanya orang-orang Quraisy membicarakan perkara seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Bahasa Indonesia terima ni. Orang-orang tu berkata, siapa yang bisa, maknanya siapa yang boleh membicarakan, itu menegosiasikan ya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, siapa lagi yang bisa melakukan itu selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah SAW. Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau meminta ampun atau keringanan dalam perkara pelaksanaan sebuah hukum had dari hukum hudud Allah? Kemudian beliau, itu baginda berdiri dan berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian. Mereka itu jika mendapati orang-orang terkemukanya mencuri, maka mereka membiarkan, itu membebaskan. Sementara jika orang-orang lemah di antara mereka kedapatan mencuri, maka mereka tegakkan hukum had atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad kedapatan mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, ya, hadis yang ke-3216. Baik, mari kita tengok semula hadis ni, ya, kita teliti dengan lebih apa. Kita buka yang ni lah, yang bahasa Inggeris tadi ada teks dia. Okey. Anna Quraisyan. Anna tu bahasanya Quraisyan tu orang Quraisy lah, masyarakat Quraisy ya. Ahammahum sya'nul al-mar'atu al-mahzumiyah. Ahamma ni, perkataan ahamma ni kalau kita tengok dalam kamus telah menjadikan mereka ni membincang-bincangkan dengan penuh kerisauan. Ahamma juga maksudnya menjadikan perkara ni penting di kalangan mereka ni. Apa yang menjadi perkara penting yang mereka bincangkan dengan penuh risau ni? Sya'nul mar'ah. Sya'nu mana urusan, al-mar'ati mana perempuan, al-mahzumiyah itu daripada Bani al-Mahzumiyah. Allati yang saraqat telah mencuri ia. Jadi
masyarakat Quraisy, mereka ataupun kita kata orang-orang dia panggil golongan Quraisy, golongan Quraisy lah. Ini ketika dah berada dekat Madinah, ya, ketika pelaksanaan hukum Islam telah berjalan. Jadi daripada bangsa Quraisy, golongan Quraisy, mereka telah menjadikan isu perempuan daripada Bani Makhzumiyah ni yang mencuri. Mereka pasal apa? Mereka tahu nanti nak kena dilaksanakan hukum had, hukum hudud. Perempuan daripada bangsa Quraisy pula tu, nak kena potong tangan ni. Itu mana ahamma tadi. Mereka membincangkan dengan sangat kerisauan dan sangat bersungguh mengenai isu ni. Faqalu, maka telah berkatalah di kalangan mereka tu, man yukallimu, siapa yukallimu, dia boleh bercakap pihak padanya, ya, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka duk cakap, siapa yang boleh tolong cakapkan perkara ni, perkara wanita punya kes ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkatalah mereka, waman yajtari'u, siapakah yang dia lebih bersesuaian alaihi, atasnya, illa, melainkan Usamatu hibbur Rasulillah, melainkan orang yang wajar, yang layak adalah Usamah. Hibbu makna kesukaan, kesayangan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cakap untuk nak bercakap perihal kes ni, kita suruh orang kesayangan Rasul lah. Mesti Rasul nak dengar dia cakap. Jadi mereka pun minta Usamah bin Zaid untuk memperkatakan, membincangkan perkara ni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerisauan dia orang, ni macam mana ni, nak potong tangan ke, ni bangsa Quraisy kan. Fakallamahu Usamah, maka telah bercakaplah kepada Rasul SAW tu oleh Usamah. Usamah pun bercakap kepada Rasul, ini perkara kes ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u, apakah tashfa'u, kamu nak syafaat, maknanya kamu nak tolong untuk apa, nak ringankan, nak elakkan, fi haddin, pada hal hukum hudud ni, min hududillah, daripada hudud Allah. Jadi Rasul tanya sama, apa engkau nak bagi syafaat ke dalam haddin, dalam hal had ni, daripada hudud Allah, hukum had, makna hukum yang sebenarnya telah ada ketentuan, ketetapan dalam Islam, mengenai perkara-perkara ni. Summa qama, kemudian Rasulullah SAW telah berdirilah. Jadi nak fahamkan apa hukum hudud yang ada dalam Islam. Baik, kita bacakan terjemahan dulu, lepas ni kan saya ulas sikit, apakah hukum-hukum hudud yang ada dalam Islam ni. Summa qama, kemudian berdiri Rasulullah SAW, fahtataba, maka telah berkhutbah ia. Khutbah, maka telah berkhutbah Nabi SAW. Faqala, berkata, maka telah berkata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya tiada lain melainkan telah binasalah orang-orang yang sebelum kamu, annahum kanu, bahawasanya mereka, kanu telah adalah mereka itu, idza saraqa, apabila telah saraqa, telah mencuri ia, fihim, di kalangan mereka itu, asyarifu, orang-orang yang terkemuka lah, asyarif, tarakuhu, telah mereka biarkannya,
orang-orang yang ternama, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang mulia ataupun orang yang bangsawan di kalangan mereka, bila mencuri mereka biarkan. Tarakuhu, telah mereka tinggalkan akannya. Wa idza saraqa fihim, dan apabila telah mencuri di kalangan mereka itu, ad-dha'ifu, orang yang dhaif, mana orang yang lemah. Orang biasa-biasalah. Aqamu, telah mendirikan oleh mereka alaihi, atasnya, al-hadda, akan hukum had itu. Bila orang biasa-biasa, maka hukum had dilaksanakan. Bila orang-orang ternama, orang bangsawan, orang kaya-kaya, orang yang berkedudukan, mereka tinggalkan. Itu jerung-jerung tu lepas, bila semua kena. Itu bahasa kita lah. Waimullahi, demi Allah, Nabi bersumpah. Lau anna Fatimah binta Muhammad, kalau bahawasanya Fatimah binta Muhammad bin Muhammad, mana kalau nama anak Nabi sendiri, anak perempuan Nabi sendiri, Fatimah itu sarqat, telah mencuri ia, la qata'tu yadaha, nescaya qata'tu, telah memotong oleh aku yada, tangan hanya. Tu Nabi kata, kalau Fatimah sendiri yang mencuri dan dia selepas pembuktian, selepas dibicarakan, maka telah jatuh hukum, maka pelaksanaan hukum tu potong tangan. Nabi kata, ya, aku pasti akan potong tangannya. No way lah kalau orang lain nak minta keringanan ataupun minta pengecualian. Tak boleh. Umat terdahulu binasa kerana apa? Kerana kalau orang-orang yang bangsawan, orang-orang terkemuka, orang-orang besar lah, tokoh-tokoh di kalangan mereka yang buat salah, lepaskan begitu saja, biarkan saja. Tapi kalau orang-orang biasa, rakyat jelata, orang miskin, orang tak ada nama, buat kesalahan, maka cepat-cepat nak laksanakan hukum had ataupun hukum hudud. Baik, pada malam ni saya, sebelum kita baca ulasan lanjut yang ada di dalam catatan sini, saya ingin nak kongsikan yang dikatakan hukum hudud dalam Islam ni ada jenis-jenisnya. Jadi hudud ni ada kitab mengenai dengan dasar-dasar pemikiran Islam, studi dasar-dasar pemikiran Islam oleh Muhammad Hussein Abdullah. Kitab terjemahan bahasa Indonesia lah, minta maaf lah saya banyak kitab Indonesia ni kerana para pendakwah kat sana dia terjemahankan banyak kitab Arab. Secara bahasa, had atau hudud bererti sesuatu yang membatasi di antara dua hal. Sedangkan menurut istilah syarak, istilah ni, hudud bermakna hukuman terhadap sesuatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak, guna mencegah terjerumus seseorang ke dalam tindakan maksiat yang serupa. Tindakan kejahatan yang mewajibkan dijatuhkan hukum had atau hudud ini ada 7 jenis. Ada 7 jenis kesalahan atau maksiat yang kena hukum hudud. Satu, zina. Kedua, liwat ataupun homoseksual. Ketiga, menuduh berzina, itu qazaf. Keempat, minum khamar, minuman memabukkan, arak. 5, murtad. Keenam, hirabah. Hirabah ni orang yang menimbulkan kekacauan, menakut, menggerunkan orang, ganggu orang di perjalanan, merompak dan juga kadang-kadang membunuh juga, itu panggil hirabah. Dan ketujuh ni mencuri. Ini dia. Dia dalam Islam ini dipanggil kesalahan yang dipanggil hudud. Kemudian ada kesalahan yang dia dipanggil kategori jinayat. Jinayat.
Jadi kalau kategori jinayat tu ataupun dipanggil qisas, ya, jinayat adalah bentuk-bentuk jamak plural dari perkataan jinayah, ya, iaitu penginayaan atas badan yang mewajibkan adanya qisas ataupun, ya, hukuman berupa harta, ya. Jadi jenis-jenis qisas, satu pembunuhan, ya. Yang kedua yang bukan termasuk pembunuhan seperti pelukaan, penginayaan, mematahkan anggota badan, ya. Jadi kalau ikut pembunuhan tu ada jenis-jenis juga. Pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, macam sengaja, dan kemudian pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi ada kitab yang membahaskan perkara ini. Ya. Kemudian yang seterusnya selepas hukum jinayat, ada hukum ta'zir. Ya, hukum ta'zir. Jadi dalam hukum ta'zir ni, ta'zir secara bahasa bermakna pencegahan, al-man'u. Ya. Jadi ta'zir menurut istilah adalah hukuman edukatif. Ta'dib, ya. Dengan maksud menakut-nakuti ataupun menakut-nakutkan, ya. Secara syar'i, ta'zir bermakna hukuman-hukuman, ukubat yang disyariatkan, yang dijatuhkan ke atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had, tak masuk hukum had dan juga kafarat, ya. Jadi perkara ini semua ada dia punya apa? Dia punya nas-nas syarak. Dan satu lagi adalah kesalahan-kesalahan yang dipanggil mukhalafat, iaitu kalau pemerintah ataupun khalifah atau ketua negara dalam negara Islam telah menetapkan ini sebagai satu peraturan, dan maka siapa yang langgar akan diambil tindakan. Dan biasanya peraturan-peraturan yang dibuat itu sudah pastilah tidak bercanggah dengan syariat yang Allah tetapkan. Jadi itu sedikit maklumat berkenaan dengan dipanggil apa yang dikatakan hukum hudud ataupun kategori-kategori hukum hudud, ya, kesalahan yang dipanggil dah ada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, hukumannya begini-begini, itu yang dipanggil hukum had ataupun hudud, ya. Dan ianya berbeza dengan apa yang kita baca tadi, jinayat dan juga ta'zir, ya. Dan satu lagi mukhalafat, iaitu menyalahi apa yang ditetapkan oleh pemerintah, itu pemerintahan Islam. Baik, kita baca sikit penjelasan di sini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di depan hukum. Mana di sisi hukum Allah tak ada special-special. Oleh kerana itu hukuman ni wajib. Bila Indonesia harus ni wajib, ya. Wajib dijatuhkan secara adil, diputuskan secara adil, tanpa memandang kedudukan sosial atau pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Ini penting, ya, dalam Islam. Dia meletakkan hak kepada yang berhak, ya. Begitu juga kalau dah salah, tak kira lah siapa. Ini berbeza dengan apa yang berlaku dalam kehidupan akhir zaman ni, apatah lagi memang tak ikut syariat Islam, ya. Bila orang-orang besar, tokoh-tokoh, apatah lagi ada tokoh politik, ada tokoh para penguasa, ada tokoh daripada jentera kerajaan, ada je cara untuk dia nak ngelak daripada apa? Tak dikenakan hukuman. Kalau orang biasa, dengan segera je lah diheret ke kandang untuk dibicarakan. Tapi dalam Islam, dia tak boleh macam tu, ya. Dalam Islam, siapa sahaja yang diadukan, maka kena diadili dan dibicarakan dengan seadil-adilnya dan dijatuhkan hukuman mengikut hukum Allah, syariat Allah, peraturan Allah, bukan ikut peraturan bikinan manusia yang lawan peraturan Allah. Baik, penjelasan yang kedua, B tu, Bravo tu, hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa hudud wajib ditegakkan terhadap orang-orang yang melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Dan sama sekali tidak perlu memperhatikan celaan orang-orang yang gemar mencela. Maknanya laksanakan walaupun ada orang yang mengata yang bukan-bukan lah, tak setuju ke, protes ke, ya. Kita yang paling penting adalah laksanakan perintah Allah, syariat Allah. Ada orang yang mencela, ada orang yang mengata, ada orang yang membangkang. Kita tak boleh tunduk kepada hawa nafsu manusia yang bukan-bukan ni. Jadi golongan syaitan itulah Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya dia itu musuh kamu yang nyata. Dia syaitan jenis jin, syaitan jenis manusia. Syaitan jenis manusia tu yang dia cakap tu. Dalam ayat lain Allah menerangkan apa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya mereka ni menyuruh kamu dengan perkara-perkara yang jahat, keji, ya. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan juga dia menyuruh kamu bercakap terhadap Allah Taala tanpa ilmu, benda yang tak betul. Maka bagi kita tidak boleh tunduk ikut kepada kehendak-kehendak yang tidak menepati dengan syariat peraturan Allah, ya. Okey. C. Tidak ada campur tangan manusia dalam persoalan yang menyangkut hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tak boleh buat peraturan-peraturan baru lawan peraturan Allah. Allah dah tetapkan, ini demi hudud, had. Mana Allah dah tetapkan batas sempadannya, kesalahannya dan juga apa hukuman yang perlu dijatuhkan, yang perlu dilaksanakan, ya. Jadi kalau Allah dah tetapkan, maka jangan ubah-ubah, ya. Berbeza dengan hak manusia atas sesama mereka, sebagaimana dalam sanksi atau hukuman qisas, di mana manusia boleh meminta uang diat sebagai pengganti hukuman fizik yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal. Jadi dalam hukum qisas, maka ya contohnya hukum bunuh lah, itu kita kena belajar dalam bab-bab gini. Kenapa? Kerana dalam hukum qisas, itu yang tadi saya bacakan sikit tadi, dia punya apa huraiannya, iaitu bagi jinayat qisas, pembunuhan, jadi dia ada kategori-kategori dia tadilah kan. Pembunuhan sengaja, mirip sengaja, tidak sengaja, ada pembincangan-pembincangan ni, ya. Maka diat, dia panggil apa, bayar kalau apa ni, kaum keluarga yang terlibat tu, ya, mereka kata ini boleh gantilah, ya. Tak payah bunuh orang tu tapi kena bayar diat. Jadi diat ni dia panggil bayar ataupun diserahkan oleh keluarga yang membunuh kepada keluarga yang menanggung. Itu tadi, ya. Macam ada hadis Rasulullah SAW menerangkan bahawa sesungguhnya pembunuhan yang tidak sengaja mirip kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka diatnya adalah 40 unta yang tengah bunting. Itu kata 40 ekor unta. Jadi itulah kita kata, yang ini itu kita kata bagaimana perkara ni sebenarnya ialah benda ni perkara ni kena dibawakan ke mahkamah, kemudian mahkamah akan memutuskan hukum, dan kemudian dalam pelaksanaan tu ada pilihan-pilihan. Pembuktian bagi kes pembunuhan, ya, bayinatul qatl, kesaksian dua orang yang adil dan pengakuan atau ikrar. Jadi hukuman diat syar'i dan jenis-jenisnya. Jadi dia ada, kalau macam pembunuhan tidak sengaja, diat dia contohnya dekat sini unta 100 ekor, diringankan
100 ekor unta yang 40 antaranya adalah unta bunting, gitu ya. Emasnya 1000 dinar emas, ya. Peraknya 12,000 dirham, gitu ya. Jadi itulah kenapa ini adalah kita kata contoh yang melibatkan manusia dengan manusia yang Allah Ta'ala telah berikan, dia panggil peraturan cara pelaksanaannya sebagaimana Rasul tunjukkan, ya. Yang itu bukan dalam hukum hudud. Baik. Penyimpangan dan penegak, okey, D, catatan yang D ni pula. Penyimpangan dan penegakan hukum dalam arti tidak memperlakukan manusia secara adil di depan hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran masyarakat. Jadi kalau macam Rasul bagi tahu dalam hadis tadi kan, umat-umat terdahulu binasa, hancur binasa kenapa? Menyimpang. Maknanya tidak menegakkan hukum Allah Ta'ala secara adil. Maka ini yang menjadikan masyarakat itu makin binasa, hancur binasa. Maka bila kita lihat apa yang berlaku di akhir zaman, kehidupan umat Islam sendiri pun huru-hara. Kenapa? Kerana tidak dilaksanakan hukum Allah, syariat Allah dalam kehidupan ini. Dia bukan masalah mahkamah dan juga menjatuhkan hukum kesalahan saja. Sebenarnya mengatur urusan umat ini semuanya mesti syariah compliance. Bahasa kita lah, mesti menepati syariat. Tidak boleh menyimpang dari syariat peraturan Allah. Maka kita kena faham, hari ini orang bila sebut syariat Islam, mereka hanya terfikir dari sudut nak melaksanakan hukum hakam di mahkamah saja. Tidak, bukan itu sahaja. Bahkan dalam mengatur ekonominya, dalam mengatur pergaulan sosialnya, dalam mengatur hal pendidikan, dalam mengatur hal-hal dasar-dasar luar negara, termasuklah yang paling pokoknya adalah siasah politik, mengatur urusan umat tu daripada kepimpinan, ketua negaranya dengan pembantu-pembantunya, ya. Ada muawin, ya, pembantu-pembantu pentadbiran, pembantu-pembantu pemerintahan, ada jentera pemerintahan Islam tu, ya, yang telah pun Rasul dan para sahabat laksanakan, amalkan. Maka kita ikut sajalah, ya, apa yang Rasul kata, ma ana alaihi wa ashabi, sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku di atas agama Allah. Jadi dalam hal ini penyimpangan dalam dari penyimpangan mana tidak melaksanakan hukum Allah, syariat Allah, ini yang mengundang kemunduran dan kehancuran masyarakat. Yang seterusnya, yang kelima, sumpah Rasul SAW yang menyatakan bahawa baginda sendiri akan menjatuhkan hukuman hudud kepada putrinya sendiri sekiranya seandainya kondisinya terpenuhi. Maknanya, ya, kalau baginda punya anak perempuan sendiri yang mencuri, kalau dah dibuktikan dan dijatuhkan hukuman, maka Rasulullah kata dia akan laksanakan juga hukum potong tangan. Kalau anak dia sendiri, ini kan pula orang kata orang lain, maka tak ada pilih kasih. Ini adalah sebuah penyataan yang menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW dalam perkara ini. Jadi Rasulullah baginda bersumpah, demi Allah, dia kata kalau Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, maka Rasul sendiri akan laksanakan hukum hudud ni, hukum had ni, potong tangan ni, ke atas putrinya sendiri. Ini menunjukkan ketegasan, tidak ada kompromi. Dan seterusnya, akhir, catatan yang terakhir, penerapan hudud secara universal ini sangat berbeza dengan penegakan berbagai hukum kontemporari yang berlaku di tengah masyarakat dunia hari sekarang ini. Hukum-hukum buatan manusia hari ini,
menyatakan bahawa semua orang memiliki kedudukan sama di mata hukum. Namun kenyataannya beban hukuman itu tidak proporsional dikenakan bagi orang-orang yang tidak beruntung. Orang yang tak nasib baik lah. Itu orang yang tak mampu nak menyediakan penasihat hukum yang terbaik atau peguam bela, ataupun tidak mempunyai connection dengan kalangan yang mempunyai simpul-simpul politik. Maknanya orang yang tak ada tak ada kroni, tak ada hubungan jaringan dengan orang-orang yang berkuasa, mana orang biasa akan dikenakan. Orang-orang yang ada jaringan, ada kepentingan bersama apa semua, dia mengelak daripada hukum. Ini yang berlaku di dalam dia panggil hukum kontemporari yang berlaku di tengah masyarakat hari ini. Jadi apa yang kita lihat dalam sistem demokrasinya atau sistem sosialisnya, sistem komunis ke, sistem kapitalis ke, sistem pemerintahan cara barat ke ataupun cara timur ke, ya, ataupun sistem monarki, sebenarnya mereka akan ada dia panggil penyelewengan ataupun ketidakadilan. Kalau sesama dia orang buat, lepas lelap mata. Tapi bila orang biasa-biasa buat, akan dia akan dia kenakan, akan disebarkan seolah-olah mereka tu berlaku adil. Tapi sebenarnya tidak adil. Mereka tidak melaksanakan hukum Allah. Jadi jemaah yang dikasihi sekalian, bila kita baca hadis yang berkenaan dengan bagaimana peristiwa yang berlaku yang disebut dalam hadis ni, orang Quraisy, ya, di kalangan orang Quraisy, bila mereka dapati perempuan yang mencuri itu daripada golongan mereka, dan mereka mula memikirkan macam mana ni, siapalah yang boleh negotiate, siapa yang boleh bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tak dipotonglah tangan dia ni, sebab dia ni daripada bangsa Quraisy, bangsawan ataupun orang ternama. Maka mereka minta Usamah untuk bercakap dengan Rasul SAW. Maka bila Usamah beritahu, bercakap, ya, Rasul kata, engkau nak bela ke? Kau nak minta aku ringankan ataupun tak laksanakan hukum ni ke? Maka Rasul dengan tegas memberitahu bahawa kalau puteri baginda sendiri yang mencuri dan perkara tu dijatuhkan hukuman, maka pelaksanaannya Rasul sendiri yang akan memotong tangan, ya, puterinya sendiri kalau benda itu berlaku. Ini menunjukkan ketegasan. Jadi jemaah yang dikasihi sekalian, hari ini kita lihat bukan masalah hukum hudud ia tak berjalan, bahkan kita lihat sistem perundangan dan sistem mahkamah yang ada di dalam negeri-negeri kaum muslimin, bukan di Malaysia ajalah, kita lihat di mana-mananya bukan bukan melaksanakan apa yang Allah syariatkan, dan sibuk melaksanakan apa yang diwarisi daripada sistem kufur. Kita tahu di Malaysia ni kes mahkamah turun naik, baik tokoh-tokoh orang-orang ternama dalam masyarakat ataupun orang biasa, ya. Kita lihat sendiri sampai rakyat pun dah muak dah bahawa segala kes-kes berbelit sana berbelit sini dibicarakan, tapi sebenarnya perbicaraan itu bukan menjadi amal yang saleh, buat benda yang salah, makin jauh terpesong daripada apa yang Allah tuntut, apa yang Allah syariatkan, ya. Jadi dalam hal ini bila kita baca ayat Allah kata wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka, kami panjangkan mereka dalam kedurhakaan mereka, mereka buta teraba-raba. Kenapa? Kerana sistem yang salah, perundangan yang salah, mahkamah yang salah, kerana sistem pemerintahan itu sendiri, siasat itu bukan yang betul tapi yang salah, tidak ikut cara Rasul dan para sahabat dalam mengatur urusan umat. Dalam perkara ini bukan perkara main-main, ini perkara besar. Jadi kita perlu mengingat sama kita
termasuklah perlu kita mengingatkan para penguasa yang ada kuasa bahawa kewajipan adalah untuk mereka menerapkan syariat Allah. Ya. Kita dah baca Al-Quran, kita baca hadis, terang jelas. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah oleh kamu kau ya di antara mereka itu dengan apa yang Allah telah turunkan. Ya. Jadi syariat ni bukan Nabi reka, tidak. Allah yang syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu daripada ad-din itu. Nabi SAW dia melaksanakan saja. Yang membuat syariat peraturan ni Allah Ta'ala. Ya. Bukannya Nabi yang pandai-pandai reka-reka, tidak. Bila Nabi sampaikan, Nabi terangkan, kita ni lah bulan Maulid Rasul ni, selalu orang mengingati Rasulullah SAW. Apa yang Rasul terangkan agama Allah ni, daripada agama Allah ni, Allah kata macam mana? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidak dia bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka untuk itu kita mestilah berusaha supaya menyedarkan semua pihak. Of course, kita orang biasa termasuklah ya para alim ulama yang bertanggungjawab mengingatkan para umara, itu para penguasa, supaya agama Allah, syariat Allah ni kena dipatuhi dalam semua bidang. Bukan masalah mahkamah saja, ya, bukan masalah hukum hudud saja. Bahkan macam yang kita bincang tadi, ya, daripada ekonominya, daripada pendidikannya, daripada sistem sosialnya, ya, daripada sistem pendidikan, sistem kenegaraan, foreign policy, perkara-perkara besar. Termasuk jugalah mengatur diri kita ni, makan, minum, pakaian, akhlak, semuanya mesti ya dengan apa yang Allah telah syariatkan. Baik jemaah sekalian, sebagai penutup, inilah ayat daripada surah An-Nisa mengingatkan kita supaya redha dengan syariat Islam ni. Ya, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ala wa rabbika, maka tidak, demi Tuhan kau, fatu maka la tiada, ma tidak, wa rabbika, demi Tuhan kau, maka jangan buat tak betul, jangan begitu, demi Tuhan kau. La yu'minuna hatta, tiada mereka beriman sehinggalah, yuhakkimuka, mereka berhukumkan kepada engkau, ya, fima syajara bainahum, pada apa yang telah berselisihlah di antara mereka. Jadi Allah kata tak dikatakan benar-benar beriman sehingga mereka menjadikan Rasul SAW itu orang yang bila Rasul memutuskan satu hukum tu mereka terimanya. Mereka berhukumkan kepada Rasul, mana ikut keputusan yang Rasul telah sampaikan, tetapkan pada perbalahan sesama mereka. Ayat ni menerangkan kisah bagaimana ada Rasulullah buat keputusan, ada orang tak puas hati, ya, mengatakan Rasul ni tidak adil lah, pilih kasih lah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat amanah, ya, dan Allah berikan kepercayaan kepada Rasul untuk membawa agama Allah dan mengatur urusan umat, termasuk menjadi contoh teladan. Ada pula orang ya mengata yang bukan-bukan kepada Rasul, kerana tak setuju dengan hukuman ketetapan yang Rasul buat. Maka kalau begitu Allah kata tak dikatakan beriman sehinggalah mereka berhukumkan ya kepada engkau wahai Muhammad pada apa yang mereka telah berselisih itu, summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tiadalah mereka dapati pada diri mereka itu ada rasa harajan, rasa sempit, rasa tak senang, ya, rasa susah nak terima, tak boleh, mesti terima dengan penuh kerelaan. Tiada mereka dapati pada diri mereka itu rasa keberatan, rasa sempit, rasa payah. Mimma qadaita, daripada apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri dengan penyerahan diri yang penuh,
rela, penuh redha. Itulah sebenarnya yang dituntut dalam agama Allah ni. Jadi bagi kita, apa sahaja yang Allah telah tetapkan, telah Allah syariatkan, maka kita terima tanpa keraguan, tanpa sempit dada. Kita terima dengan lapang dada, dengan penuh redha. Walaupun mungkin perkara itu dia rasa berat ataupun mungkin dia rasa payah, tapi dia akur, patuh. Kita pun selalu baca raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Rabbku, wa bil islami dinan, dan Islam itu sebagai din, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan juga rasul. Maka kita terima dengan penuh lapang dada, dengan penuh ketaatan, dan jangan kita sekali-kali rasa benci ataupun rasa tak suka terhadap apa yang Allah syariat dan tetapkan. Baik, itulah sedikit perkongsian pada malam ni. Semoga apa yang kita sempat kongsikan dan bincang ini ada manfaat kebaikan dan dapat memberi penjelasan yang lebih kepada kita mengenai tuntutan syariat yang Allah telah tetapkan. Itu saja pada malam ni. Mari kita akhiri dengan doa insya-Allah sebelum kita ambil ruang peluang untuk berinteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bersurai, saya tengok dulu dalam chat box ni macam ada biru ni, ada soalan ke ataupun ada apa catatan. Oh, ni ada sedikit macam soalan panjang ni. Kita tengok dulu soalan ni. Macam mana soalan ni? Saya tengok sekejap. Okey, salam Ustaz. Ya. Dalam konteks kerajaan Malaysia, kerajaan Malaysia di akhir zaman ni, kita lihat sistem kehakiman dan undang-undang tak jauh dari apa yang dijelaskan tadi. Siapakah sepatutnya memainkan peranan dan bertanggungjawab untuk menasihat dan membetulkan sistem tersebut supaya mematuhi hukum Allah? Pada pandangan Ustaz sendiri, adakah ia boleh berlaku? Baik, ginilah. Kalau kita tanya siapa, semua kita bertanggungjawab untuk melaksanakan dakwah supaya hukum Allah, syariat Allah ni dapat ditegakkan semula. Dan secara khusus Nabi SAW ada pesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia ubahnya kemungkaran itu dengan tangannya. Jadi dalam perbincangan para ulama, bila Rasul sebut ubah dengan tangan ni, maknanya bila ada kekuasaan, bila ada bidang kuasa, maka orang yang ada bidang kuasa dia kena betulkan terus. Jadi dalam konteks kenegaraan, nombor satu adalah orang-orang yang terdiri dari para penguasa. Mereka yang memerintah negara. Mereka yang melaksanakan dasar polisi, hukum hakam. Mereka, kalau di Malaysia ni kaum muslimin, maka mereka nombor satu, the first line, bertanggungjawab. Kerana dalam bidang kuasa dia, rakyat jelata tak ada bidang kuasa. Orang kebaikan tak ada bidang kuasa. Jadi orang yang ada bidang kuasa, kita kerajaan. Siapa dia kerajaan? Itu kita kena faham pula. Dalam konteks kerajaan Malaysia ni, siapa dia yang dikatakan memegang teraju kekuasaan? Orang yang ada bidang kuasa, inilah para penguasa, pemerintah.
So kita kena kajilah siapa pemerintah di Malaysia ni. Kerana apa? Kerana dia yang ada bidang kuasa. Dia kena betulkan perkara yang tak betul, perkara yang salah ni. Kemudian Nabi kata fa'il lam yastati' fa bilisani. Maka jika dia tak upaya, kerana dia bukan dalam tangan dia, bukan dalam bidang kuasa dia, fa bilisani, maka dengan lisan. Maksudnya apa? Orang yang tak ada bidang kuasa kena beri ingat, kena menasihatkan, kena menegur orang-orang yang ada kuasa supaya melaksanakan perintah Allah ni, syariat Allah ni. Ya. Kerana apa? Kerana dia orang biasa, dia tidak ada bidang kuasa. Tetapi dia ada lidah, dia ada bibir, dia ada akal fikiran, dia ada ilmu. Maka masing-masing tu kena main peranan untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang berkuasa. Jadi dalam hal ini boleh tulis, ya, boleh bercakap terus, boleh buat program macam ni, moga-moga ada yang dengar, ya, share kan. Kenapa? Kerana besok di akhirat Allah akan tanya apa yang kamu buat. Ya. Kalau dengan lisan pun fa'illam yastati', maka jika tiada mereka berupaya. Dengan lidah, dengan lisan pun dia tak upaya nak buat. Pasal apa ni? Pasal ada kelemahan. Ada kelemahan, ada lemahnya. Fabi qalbi. Kalau dengan lisan pun tak upaya, Nabi kata fabi qalbi. Fabi qalbi ni yang nak kita kena faham. Apa makna qalbi? Heart, H-E-A-R-T. Dan dalam Al-Quran menerangkan bahawa qulub ni fungsi dia apa? Allah kata qulubun ya'qiluna biha. Mereka ada qulub, jantung kalbu, hati nurani. Mereka berfikir dengannya, mereka mengerti dengannya, mereka faham dengannya. Maka bagi orang yang tidak ada bidang keupayaan untuk bercakap dengan lisan, paling tidak dia mesti memikirkan perkara ini, memahami perkara ini dan mempunyai pendirian yang betul. Dia tidak boleh setuju, tidak boleh redha dengan kekufuran kemaksiatan. Dia tidak boleh orang yang mempertahankan kekufuran, menyokong kekufuran, ataupun dia tak boleh jadi golongan yang meneruskan sistem kufur ataupun peraturan yang salah. Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maknanya kalau fabi qalbi itu dengan hanya memikirkan, tetapi dengan memikirkan tu dia ada pendirian yang betul. Dia ada sikap yang betul. Tapi Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Kalau kita kata iman yang lemah, apakah kita suka berada dalam golongan itu? Tidak, kita tidak mahu jadi golongan yang selemah-lemah iman. Kita hendak menjadi golongan yang kuat imannya. Maka kita berusaha ke arah supaya boleh menegur, boleh menyampaikan, boleh memperingatkan orang-orang yang ada kuasa. Kalau fabi qalbih pun tak buat, maka dalam hadis ada riwayat lain yang menerangkan walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tiadalah iman sebesar biji sawi selepas daripada itu. Ya, dan tidak ada iman selepas yang demikian itu walaupun sebesar biji sawi. Maknanya kalau memikirkan pun dah pemikiran yang tak betul, contohnya setuju, menyokong, mengekalkan kekufuran sistem yang tak betul ni, maka macam mana nak dikatakan iman, ada iman? Sebab kita mesti, sebagaimana kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina, ya Allah jadikan kita cinta kepada iman dan hiasilah dalam dalam jiwa sanubari kita, wa karih ilainal kufra wal fusuq wal asyan, dan jadikan kita ni benci kepada apa? Fusuk, kekufuran, fusuk, asyan. Jadi kedurhakaan, mana maksiat kita benci, tak suka, tak setuju. Maka itu yang kita minta. Tapi kalau dengan maksiat kekufuran dia suka, dia setuju, dia sokong, dia mengekalkannya, ini masalah besar. Ini iman macam mana? Dikhawatiri Allah kata iman macam ni, amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Dia kata beriman di mulut-mulut saja tapi bukan dalam hati nurani, jiwa, jantung kalbu dia. Ya. Maka kita tak mahu macam tu. Jadi untuk itu menjadi tanggungjawab kita semua, because kita semua mempunyai peranan masing-masing, mempunyai jangkauan networking masing-masing.
Maka untuk itu kita usahakanlah supaya apa? Supaya kebenaran itu dibawa, diketengahkan, ya. Kita boleh sampaikan tawasau bil marhamah, pesan memesan dengan kasih sayang. Yang kita sampaikan kebenaran ni bukan benci, tak suka dia, tapi nak menyelamatkan dia. Yang kita tak suka dia meneruskan kekufuran dan kemaksiatan, ya. Kalau kita kata ada hadis yang Rasulullah SAW kata, bantu orang yang zalim. Sahabat tanya, bantu apa? Bantu untuk hilangkan kezaliman dia. Bantu hilangkan maksiat kekufuran yang dibuat selama ini. Jadi ke arah itulah yang kita kena berusaha. Itulah sedikit pandangan ataupun huraian daripada saya mengenai persoalan yang ditimbulkan, ya. Allah a'lam. Jadi itulah menjawab pada persoalan yang ada dalam chat box, ya. Saya rasa itulah satu soalan yang ada. Baik rakan-rakan ataupun hadirin sekalian, ada apa-apa sesiapa yang ingin berikan sedikit pandangan ke, ulasan ke. Jadi soalan tadi daripada Dek Operator. Siapa tu? Daripada mana? Tengok nama pun nama yang menarik tu. Dek Operator Labor. Allahu a'lam dari mana. Baik, macam mana Tuan Dias kita? Okey, hari tu nak bercakap tak keluar.